الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه مرضات الله ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para EJK, tuan-tuan dan puan sidang jemaah Masjid Kota Damansara yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Karena sebesar-besar nikmat ya Allah anugerahkan kepada kita adalah iman dan Islam. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita meluangkan masa untuk kita mengisi rohani kita. Selain kita mengisi jasmani, rohani, jiwa dan jasmani kita isi dengan kalam-kalam Allah, nasihat-nasihat yang berguna, nasihat-nasihat supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-tuan, puan sedang jemaah sekalian, pertama kali saya kuliah di Masjid Kota Damansara ini. Saya memperkenalkan, nama saya Muhammad Athaillah bin Ghazali, duduk di Bandar Baru Sungai Buloh, bertugas di Masjid Istana Alam Shah Kelang. Sekarang bertugas berudang dari Sungai Buloh ke Kelang di Istana Sultan Selangor. Di dalam tu ada masjid, saya bertugas di dalam tu, insyaAllah. Jadi pada malam ini saya dijemput oleh Tuan Pengurus untuk sama berkongsi ilmu. Yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan pada malam ini ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mulakan dalam awal surah Al-Baqarah. InsyaAllah, mudah-mudahan ayat Allah Ta'ala ini yang mana Allah sebut wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Seluruh Al-Quran yang Allah turunkan adalah sebagai penyembuh syifa untuk diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan kita tinggalkan Al-Quran. Al-Quran ini sebagai makanan rohani kita. Jadikan amalan istiqamah. Istiqamah ni maksudnya apa dia tuan-tuan? Yang tekun. Kita tekun membuat sesuatu amalan itu. Sebab tu ada pepatah hukam, al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 kemuliaan. Kalau kita amalkan sesuatu amalan, pekerjaan apa pun yang baik, yang saleh, kita tekun, jadi kita rasa tidak kikuk bila mana kita tertinggal. Itu dipanggil kita istiqamah, kita tekun. Amalan ni yang Allah suka, Nabi suka, kita buat, kena istiqamah, tekun walaupun sedikit. Macam apa tuan-tuan dan puan? Seperti amalan kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran sekurang-kurangnya jangan tinggal 1 hari sekali. Selain daripada surah Al-Muluk, kita baca selepas Isyak ataupun sebelum tidur, kita baca 1 muka setiap hari tuan-tuan dan puan. Ya, ada guru saya mengajar, kalau kita nak istiqamah dengan Al-Quran, jiwa kita
kita ni berlawan tuan-tuan. Nak buat baik ni, nak baca Quran ni, walaupun Quran tu dalam handphone, tapi susah nak baca. Kita letak Al-Quran, rumah tuan-tuan beli Al-Quran yang cantik-cantik lawa, beli dengan rehat, letak setiap sudut ruang salat, ruang tamu, di dapur. Jadi kita boleh tengok Al-Quran, mungkin semangat untuk membaca Al-Quran. 3 perkara yang Nabi sebut apa dia bila kita tengok dapat pahala tuan-tuan. Tengok saja dapat pahala. Ustaz, saya tengok dah kata, tapi tak baca Quran. Di antara apa? Melihat Al-Quran. Kita melihat Al-Quran dah dapat pahala tuan-tuan. Ya. Yang kedua, apa dia? Melihat Ka'bah, Baitullahil Haram, melihat dapat pahala. Yang ketiga, 3 perkara ni Nabi kata tengok dapat pahala. Yang ketiga, melihat wajah ibu dan ayah. Ibu dan ayah kalau masih ada lagi, bolehlah kita berjumpa selalu. Tengok muka ibu dan ayah, ataupun ibu mertua, bapa mertua, dan mendapat pahala. 3 perkara ni Nabi kata kita tengok dapat pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, melihat Al-Quran. Yang kedua, melihat Baitullah. Yang ketiga, melihat wajah muka ibu dan ayah kita. Allahu Akbar. Jadi kita kena sentiasa istiqamah dengan Al-Quran. Ya, bila mana kita istiqamah salat duha 2 rakaat, baca Al-Quran setiap hari 1 muka, walaupun amalan kita rasa ringkas, tapi nak istiqamah itu bukan mudah. Kita salat duha 2 rakaat, baca Fatihah, baca surah yang pendek, tapi nak istiqamah, nak tekun buat setiap hari, bukan mudah, bukan senang. Orang yang bekerja boleh ambil kesempatan di tempat kerja. Yang tuan-tuan perempuan yang dah pencen apa, bolehlah ambil kesempatan. Tempoh masa duha itu agak panjang, sebelum zawal syamsi, sebelum setengah jam ataupun 1 jam sebelum zuhur. Ya, bila mana kita amalkan suatu amalan itu istiqamah, dia rasa kenikmatan, kelazatan dia bila kita lakukan. Baca Al-Quran, Quran kita kena yakin Al-Quran itu menghilangkan segala penyakit yang ada dalam jiwa kita. Ya, salat duha memurahkan menari, memberi, menambahkan rezeki kita, menambahkan umur dalam ibadah. Ya, insya-Allah tuan-tuan berdoa yakin dengan amalan tersebut kita mendapat keberkatan dunia dan di akhirat. Ya, kita di dunia ini sementara tuan-tuan perempuan, akhirat yang kekal abadi. Kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita 1400 tahun. Ibu ayah kita, guru-guru kita yang telah pergi, mereka berada dalam alam barzakh, dalam alam kubur 10 tahun, 20 tahun sebelum berlakunya kiamat. Nafkhatus sani, tiup sangkakala yang kedua, dimatikan seluruh manusia, dihancurkan bumi. Sebelum itu tetap mereka yang berada di alam kubur, dalam alam barzakh, tetap tahun tempoh bertambah-tambah tahunnya. Ya, orang meninggalkan kita, sahabat kita 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih dalam alam barzakh, dalam alam kubur. Siapa yang mendampingi kita? Hanyalah amal ibadah kita. Di antara amalan yang berdamping, yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi kata, bacalah Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang yawmal qiyamati syafi'an, di akhirat nanti sebagai pendamping, sahabat yang qarib, akan membantu kita, memberi nur cahaya di alam barzakh, di alam kubur itu. Itulah sahabat kita yang paling rapat, Al-Quran. Bila mana kita sentiasa berdamping dengan Al-Quran, insya-Allah yakin janji Nabi dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang istiqamah dengan Al-Quran
akan Al-Quran itu berdamping sebagai sahabatnya menerangi alam barzakh. Ya, innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Insyaallah ya tuan-tuan dan puan, kita berjanji dalam diri kita lakukan ibadah walaupun sedikit, tetapi lakukan ibadah itu dengan tekun dan istiqamah. Setiap hari, setiap masa kita lakukan sebagai bekalan kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah, ya, insyaallah saya akan mulakan pada malam ini awal surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Setiap kali kita baca Al-Quran, kita mulakan dengan isti'azah, a'udzubillah ataupun bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Pemurah Allah Ta'ala itu Allah berikan segala nikmatnya kepada orang yang beriman atau tidak beriman. Pemurah Allah Ta'ala. Tapi kasih sayang Ar-Rahim Allah Ta'ala itu hanyalah Allah berikan kepada orang yang beriman sahaja. Rahim, sayangnya Allah itu li'abadihil mu'minin. Tafsir Syekh Jalaluddin As-Suyuti kata, Rahim Allah Ta'ala itu sayang, kasih sayang Allah Ta'ala itu hanyalah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul. Yang ibadihil mu'minin, yaitu huwal jannah, yaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ada berikan juga nikmat kepada orang yang beriman di dunia ini yang melimpah ruah, yang dinamakan sehingga kan nikmat itu dipanggil nikmat istidraj, melakukan kemaksiatan, penderhakaan orang beriman, tapi Allah tambahkan rezekinya, ya, sebagai istidraj, peringatan supaya dia kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dipanggil Ar-Rahman itu kalimah yang umum, yaitu umum untuk orang beriman ataupun orang yang kufur. Tapi Ar-Rahim itu dipanggil khusus untuk orang yang beriman saja. Li'ibadil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yaitu huwal jannah, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif Lam Mim. Dalam Al-Quran banyak tuan-tuan, Alif Lam Mim Shad, Kaf Ha Ya Ain Shad. Dalam kebanyakan mufassirin, ulama mufassir yang kalam rajih yang sahih, panggil maksud dia Allahu a'lam bi muradi, Allah yang lebih mengetahui maksud kalam tersebut, ya. Tanpa sini zalikal kitabu la raiba fihi. Awal surah Al-Baqarah Allah sebut zalikal kitab, yakni al-kitab, Al-Quran yang kita baca setiap hari. Al-Quran yang Allah mukjizat, Allah wahyukan melalui Jibril alaihi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar sekaligus kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa
bayyinatin minal huda wal furqan. Allah nyatakan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila. Kalimah unzila itu dalam bahasa Arab maksudnya Allah turunkan sekaligus. Walaupun sebelum ini melalui wahyu, melalui peristiwa Allah turunkan kepada Nabi SAW bukan sekaligus, tapi pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, Allah turunkan, wahyukan melalui Jibril alaihi salam kepada junjungan kita Nabi SAW sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Zalikal kitabu la raiba fihi. Demikian ini kitab, yaitu Al-Quran, yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwahyukan sebagai mukjizat kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. La raiba fihi, tidak perlu dan tidak boleh dilalui dengan kalam-kalam Al-Quran seluruh Al-Quran tersebut. La raiba fihi hudan lil muttaqin, yang mana Al-Quran ini sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Tuan puan kita tahu sebut takwa. Takwa ni orang yang bertakwa. Dalam tafsir dikata maksudnya imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi, meninggalkan imtisalu awamiri, melaksanakan segala tuntutan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah suruh kita lakukan, apa yang Allah cegah, Allah larang kita tinggalkan. Itulah dipanggil takwa, orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, di sini dipanggil as-sairina ila taqwa bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahi liqa'ihim bidzalika an-nar. Kalau dia sebut dalam tafsirnya, as-sairina, mereka yang berkekalan, yang mengekali ketakwaannya, ketaatannya kepada suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bimtithali awamir, dengan melakukan segala tuntutan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabi an-nawahi, dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam diri kita, jiwa kita, diri kita ada ciri-ciri sebagian yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tingkatan untuk sampaikan takwa itu bukan senang, tuan-tuan dan puan. Sebab tu Allah sebut ada dalam Al-Quran al-muhsinin, wa kadzalika najzil muhsinin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal ghayza wal 'afina 'anil nas ulaika wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin ihsan, orang yang selalu buat kebaikan. Sampaikan yang kata mukmin muttaqi mestilah menjalani perjalanan muhsinin. Sampai mukmin nak ke muttaqin itu mestilah di tengah-tengah dia tu ada muhsinin. Jadi baik. Jadi baik ni macam mana tuan-tuan? Allah sebut banyak kali dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam hadis panggil ihsan. Ihsan itu panggil an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita melakukan ibadah, kita beribadah salat apa, walaupun kita tidak nampak Allah Ta'ala, hakikatnya memang kita tidak melihat, tetapi Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Seseorang kita beribadah, kita sembahyang seolah Allah memerhatikan kita. Jadi kita tahu salat itu sebagai pengabdian, sebagai itu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna ibadah salat kita. Mudah-mudahan ibadah salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam
surah Al-Imran yang saya sebutkan tadi, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin. Orang yang bertakwa muhsinin ini, nak sampaikan tingkatan takwa itu mestilah dia menjalani iaitu muhsinin. Allazina yunfiquna fis sarra'i, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, menyumbangkan sebahagian hartanya. Sebab apa? Nanti kita tengok pada akhir tadi ayat, mesti Allah sebut itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian rezeki yang Allah berikan kepadanya dia menginfakkan, dia bersedekah. Ya, sebahagian Allah tak sebut banyak mana, tuan-tuan. Kalau kita mampu RM1, mampu RM10, itu nilai kita yang kita letakkan nilai. Kalau lebih banyak lebih bagus. Ya. Allazina yunfiquna fis sarra, orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan susah ataupun senang. Yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimin al ghaiz. Inilah ciri-ciri orang muhsinin. Kazimin al ghaiz, dia boleh menahan kemarahannya. Wal 'afina 'anil nas, sentiasa memaafkan orang-orang yang beriman, orang yang melakukan kesalahan dengan dia. Ada sifat dalam dirinya sentiasa memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tutup apa dia? Allah suka, yuhibbul muhsinin. Allah sayang kepada orang yang melakukan kebaikan. Ya, yang melakukan kebaikan ni bukan mudah, tuan-tuan. Sebab apa? Gangguan syaitan cukup banyak. Gangguan dengan sifat-sifat mazmumah, dipanggil sifat riya, sum'ah. Kita nak buat amal soleh di masjid pun, tuan-tuan, kadang nak susul Quran, nak susul rihal, kadang-kadang kawan kita tegur, rajinnya buat kerja. Padahal kita nak buat amal soleh. Sebab tu ada setengah ulama, Imam Ghazali kata, kalau kita nak buat amal soleh ni, dipanggil nak jadikan diri kita ni nak sampai tingkatan muhsinin, barulah muttaqin, kita kena ajar diri kita ni supaya buat amal tu, buat amal-amal yang soleh, orang tak nampak, orang tak melihat. Macam tuan-tuan datang ke masjid, selalu dekat masjid ni apa, tuan-tuan? Dekat tandas selipar lah, selipar masjid kan, selipar dekat tandas tu selalu dah berkular, dah kotor sangat, apa dah lusuh tapak dia. Tuan-tuan, perempuan yang ada rasa simpati, janganlah kita ni komplain pula dekat masjid, apa, kenapa masjid ni tak beli selipar apa. Nah, kalau Allah sebut, Imam Ghazali sebut, kalau kita nak dapat ciri muhsinin, kita niat dalam hati, aku nak sedekahkan 2 pasang selipar. Ambillah selipar yang kotor tu 2 tu, senyap-senyap. Masa Imam Bilal tak ada, rezeki tak ada, tukarkan. Tak ada siapa pun yang tahu, tuan-tuan puan. Itulah yang dipanggil, Nabi sebut, orang yang melakukan ibadah, melakukan amal salih tanpa mendapat pujian dan riya daripada siapa-siapa. Ya, barulah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah dinilai ibadah itu ikhlas kerana Allah Taala. Ini dipanggil amal salih. Tuan-tuan, kalau ada nampak kekurangan masjid, macam Quran tak tersusun, rehal, ambil masa datang awal sikit dekat masjid, ya, supaya orang lain tak nampak, Imam Bilal tak nampak. Buatlah kerja tu, buat amal tu, latih diri kita supaya kita buat amal, pekerjaan amal salih tu orang tak nampak. Ditakuti Imam Ghazali itu, kalau kita melakukan ibadah itu mendatangkan sifat riya. Kalau kita ramai-ramai kita nak buat kerja tu, susun Quran,
kita akan datang satu perasaan dipanggil bangga diri, ria, tak ada siapa nak susun ni, aku je yang susun. Jadi nak latih diri kita supaya nak jadikan kita ni orang yang muhsini, nak sampaikan tingkatan takwa muttaqin itu, mukmin, muhsin dan muttaqin. Kena latih diri kita buat benda-benda yang tidak betul, yang kurang kita perbetulkan. Ya, manusia ini tuan-tuan, sama ada imam, hilal ke, siap ke, tuan-tuan, al-insan la yakhlu 'anil khata'i wal nisyan. Manusia ini tak terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Ya, sehingga dalam rufi'a, dalam hadis itu rufi'a ummati 'anil khata'i wal nisyan, diangkatkan dan tidak dibilangkan dosa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amal itu dia tersilap ataupun tersalah ataupun tidak sengaja. Ya, itu keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena azam dalam diri kita nak lakukan, titik noktahnya kita lakukan amal itu ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ikhlas ini bukan mudah tuan-tuan. Ikhlas kerana Allah Ta'ala bukan mudah. Ada orang yang boleh melakukan amal salih, dia dah buat amal salih itu dah lama, dah 10 tahun, 15 tahun, tapi dengan Allah uji. Kadang-kadang sahabat dan kawan datang, kata, siapa yang sedekah barang ni, siapa yang sedekah dekat masjid tu? Saya lah yang sedekah ni. Allah, padahal dia sedekah tu dah 10 tahun lepas, 20 tahun. Allah dah terima dah amal kebajikan yang dilakukan, tapi dengan ujian Allah datangkan dia. Allah uji dengan manusia. Orang yang datang tu sahabat-sahabat dia, kawan dia. Dia kata, saya lah yang sedekah. Kosong di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nilai ikhlas. Ya? Sebab tu bersedekah infak ni Allah tak menyebut, Allah tak tentukan banyak nilai, besar mana nilai yang kita sedekahkan itu. Sebab apa pada ayat ni kita tengok nanti, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapakah orang yang bertakwa ni? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman dengan alam ghaib. Alam ghaib ni apa tuan-tuan? Syurga, neraka, alam barzakh, padang mahsyar, azab kubur, syurga, dan titian sirat. Semua ada pahala, ada balasan pahala iaitu syurga. Orang yang neraka, balasannya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kena yakin. Awal surah Al-Baqarah Allah sebut lagi, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, itu orang yang beriman dengan alam ghaib. Ya, alam ghaib kita kena yakin dan beriman. Yang kedua, wa yuqimuna as-salat. Selepas kita yakin dan percaya dengan alam ghaib, wa yuqimuna as-salat, kena dirikan solat, jangan tinggalkan solat. Solat 5 waktu saja tuan-tuan, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ya, Allah ringankan dia kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam permintaan Nabi dalam Isra Mi'raj, di ganjaran yang berlipat kali ganda. Ya, berulang kali Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diringankan salat 5 waktu. Itu pun ramai lagi yang meninggalkan salat. Nabi kata, al-farqu bainal mu'min wal kafir was salat. Antara perbezaan orang beriman dan orang kufur iaitu salat. Ini bukan saya sebut tuan-tuan, Nabi sebut orang yang meninggalkan salat. Perbezaan orang beriman dengan kufur adalah salat. Kalau tinggalkan salat, dosa, kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Salat yang kedua, itu ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, wa yuqimuna as-salat wa
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini tajuk yang awal-awal Allah sebut, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian harta rezeki yang Allah berikan kepada kita, yunfiqun, dia menginfakkan, dia bersedekah. Dia orang ciri-ciri orang bertakwa. Sebahagian tuan-tuan Allah tak sebut RM10, RM15, RM50, RM100. Sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah tak tentukan nilai dia. Walaupun satu nilai RM1, tapi dia nilai RM1 itu diinfakkan kepada kebajikan masjid, surau, ikhlas kerana Allah Ta'ala, maka itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Bukan Allah tak sebut nilai banyak teman. Tapi kalau banyak, kalau kita mampu lebih banyak, itu lebih bagus. Wa mimma itu dalam istilah bahasa Arab dipanggil littaba'i, sebahagian. Littaba'i, sebahagian rezeki harta yang Allah berikan, dia menginfakkan ke jalan Allah. Infak tu dia bersedekah fi ta'atillah. Allah sebut, Syekh Jalaluddin sebut ini fi ta'atillah. Dia bersedekah, infakkan tu ke jalan Allah, jalan-jalan yang baik, membantu anak yatim, fakir miskin, ya, membantu apapun program di masjid, surau, anak-anak yatim. Kalau kita infakkan kepada saudara mara kita yang susah, lagi bagus, ibu bapa, sebahagian infak ni, sedekah ni, sebagai apa? Sebagai bekalan kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu sahabat pernah bertanya kepada Nabi dalam Al-Quran, ayat turunnya dari Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiqun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, turun ayat yas'alunaka madza yunfiqun, dekat manakah yang lebih tepat, yang lebih bagus aku nak berinfak? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kalau ibu ayah kita miskin, tuan-tuan, utamakan ibu ayah kita. Sedekah, berikan sebulan gaji kita itu, kita nak bagi berapa, 100, 200, bagi ibu ayah kita, berkat rezeki kita berkat dan bertambah-tambah, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan kena yakin, ya, itu janji Allah dan Nabi. Yas'alunaka madza yunfiqun. Sahabat Nabi bertanya, dekat mana yang tepat, yang lebih bagus aku nak bersedekah, infak? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan oleh wahai Muhammad, tempat yang paling bagus, orang yang lebih bagus kamu nak infakkan, iaitu ibu ayah kamu. Falil walidain wal aqrabin, adik-beradik kamu yang susah kamu utamakan. Aqrabin wal yatama wal masakin, lebih-lebih lagi kerabat itu anak yatim dan miskin. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Sedekah ni kita kadang-kadang lebihkan sedekah pada, bukan tak boleh, sedekah pada kawan-kawan. Kalau belanja tu, kita lah yang dulu belanja, kita yang mengeluarkan, itu bagus tu. Tapi jangan kita tinggalkan kerabat-kerabat kita, adik-beradik kita yang susah. Tambah-tambah lagi ibu ayah kita yang memerlukan bantuan daripada kita. Segi bantuan apa pun, beda-beda lagi. Bantuan sedekah, wang ringgitnya. Tunggu mimma, ciri yang bertakwa. Yang dikatakan takwa itu mestilah dia beriman dengan alam ghaib, yakin dan percaya dan meyakini adanya balasan di akhirat. Sebab di akhirat adalah negeri yang kekal abadi wa selama-lamanya. Dunia ini hanyalah sementara untuk kita sebagai kita buat amal saleh, bekalan kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan kita tinggalkan salat. Sehingga kalau salat dalam keadaan kita berduduk ataupun kita berbaring, dalam keadaan bagaimanapun, kita kena lakukan salat. Sehingga dalam kenderaan, macam di tempat mana pun, ke
kewajipan solat itu mesti ditegakkan, dilaksanakan selagi mana kita gelar, iaitu orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita infakkan rezeki yang Allah berikan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi infak itu mestilah sifat ciri yang pertama, kita kena ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, buang segala sifat-sifat mazmumah yang sepuluh itu, iaitu riya, sum'ah, ujub, apa semua yang boleh menghapuskan pahala sedekah ataupun pahala amal kebaikan yang kita lakukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka. Dan seterusnya Allah berfirman, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu, wahai Muhammad. Apa dia? Allah wahyukan kepada junjungan kita, iaitu Al-Quran. Kita yakin dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita, iaitu Al-Quran. Yakin seluruh dalam Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita sehingga akhir kiamat, ya? Panduan kehidupan kita, kesempurnaan ibadah kita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Percaya dan yakin. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Inilah ciri-ciri orang beriman, bertakwa. Wa ma unzila, dan dia yakin dan percaya, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, sebelum Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi, yaitu apa dia? At-Taurat, Injil dan Zabur yang diberikan Allah wahyukan kepada Nabi Musa, Isa dan Nabi Daud, wa ghairihima, selain daripada kedua-duanya, Taurat dan Injil. Ini semua sarana apa yang di dalam Al-Quran, Taurat, Injil mengajak umat-umat Nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saban minggu, saban bulan, saban minggu khatib membacakan di atas sabda ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, hanyalah kamu mati dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pesanan Nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saranan mereka kepada umat-umat mereka begitulah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa bil akhirati hum yuqinun. وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون, di akhirat, dengan negeri akhirat itu. Orang yang bertakwa ini dia kena yakin dan percaya adanya negeri akhirat. Hum yuqinun, yang mana negeri ketahui kepada mereka itu. Kena yakin, ya? Itu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kematian, ya? Orang yang telah mati, telah meninggal dunia, tidak akan hidup sama sekali, tuan puan, melainkan hidupnya itu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kematian itu dia tidak menghitung, Allah tak tentukan masa tempoh umur kita. Allah sebut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal seseorang itu, mungkin sakit, apapun itu, accident, itu adalah asbab kematian. Sampai ajal seseorang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Insyaallah tuan-tuan, kita bagi ruang azan.
saya sampai situ. Jadi Allah sebut wabil akhirati hum yuqinun, itu kematian itu tetap. Idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal seseorang itu, dia tak akan berganjak ke depan ke belakang walaupun satu saat. Sa'atan wa la yastaqdimun, tidak terdahulu. Sampai ajal seseorang, Allah akan panggil bertemu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muda atau tua, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sentiasa kita berpesan kebaikan. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di masa manusia itu dalam kerugian. Insana lafi khusr illa allazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan, pesan memesan di antara satu sama lain, bil haqq wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, berpesan dengan kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan kita sentiasa ubah niat kita nak melakukan kebaikan, terlintas dalam jiwa diri kita nak melakukan keburukan, kita ubah niat kita nak lakukan kebaikan, amal saleh. Benda amal saleh ini adalah selain ibadah yang wajib, itu dipanggil amal saleh. Kita melakukan, membantu apapun, bila-bila lagi di rumah Allah Subhanahu wa taala, segala itu adalah amal-amal saleh yang kita lakukan, akan akan diterima oleh Allah sekiranya amal saleh itu kita ikhlaskan diri kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mana yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu dalam diri saya sendiri, akibat keduanya dari Allah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la na'am shaqiya wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.